Halo semua, dalam video ini kita akan teruskan perbincangan soalan tutorial soalan kelima. Okey, untuk soalan kelima ini, dalam raja di bawah A, B, C, D. Okey, so normally kita akan tengok macam ni ya. Kalau soalan tu cakap A, B, C, D, so kita baca sajalah A, B, C dan D. Okey, kita tengok macam ni. P, Q, C, R, P, Q, C, R ialah sebuah segi empat tepat. So maksudnya kedua-dua juga merupakan segi empat tepat. Okey, so PQCR ialah kawasan yang berlorek. Okey, untuk kawasan ni adalah kawasan berlorek. So masih ingat tak kalau soalan tu cakap segi empat tepat, okey, so panjang dia macam mana? Dia mesti ada ciri macam mana? Kalau segi empat tepat, okey, panjang yang bertentangan itu dia mesti sama, betul tak? Okey, yang panjang yang bertentangan tu dia mesti sama. Okey, so contohnya atas tu sama dengan bawah, tepi tu kanan kiri tu mesti sama. Okey, so itulah ciri segi empat tepat. So sekarang kita tengok apakah kehendak soalan kita. Soalan tu dia nak tulis ungkapan bagi kawasan berlorek dalam sebutan X. Okey, untuk soalan ini, sebenarnya soalan ni tak bagus. Kehendak soalan dia tak jelas. Dia tak cakap pun. Dia nak cari apa? Nak cari perimeter ke? Nak cari luas ke untuk kawasan berlorek tu? So dia nak kita tulis ungkapan untuk apa? Dia tak cakap. So normally kalau dalam peperiksaan, dia tak akan keluar soalan macam ni. Okey, dia mesti dalam peperiksaan soalan tu mesti jelas. Okey, so saya rasa kamu boleh tambah sendiri. Okey, so kat sini dia nak cari perimeter. Okey, perimeter. Kena tambah sendiri ya. Okey, so sebab mengapa? Kalau dia tak cakap apa-apa pun, dia nak terus cari kawasan berlorek. So dia nak cari apa? Kita tak tahu. Okey, so dia mesti ada spesifik. Sekarang dia nak cari perimeter. Okey, so macam mana kita nak cari perimeter? Apa maksud perimeter? Perimeter maksudnya kita kena tambah, okey, semua sisi untuk segi empat tepat PQCR ini. Okey, kita nak campurkan semua sisi dia. Okey, so sebab kita dah tahu dia adalah segi empat tepat, kalau PQ tu X tambah 4, betul tak? Okey, kat sini X tambah 4. So maksudnya RC tu juga merupakan X tambah 4. Dia mesti sama. Kan? Okey, so dan mesti kita dah tahu PR tu mesti sama dengan QC. So kalau saya nak tahu perimeter dia, okey, PQ dan RC tu dah ada, tapi QC tu saya belum ada lagi, betul tak? Okey, so kalau belum ada, kita kena tengoklah ada maklumat apa lagi. So tadi dia ada cakap A, B, C, D tu merupakan segi empat tepat juga. So kalau kat sini kan, kalau kamu lihat, okey, untuk soalan ni, kita tahu AD tu sebenarnya dia adalah sama dengan panjang dia mesti sama dengan BC, betul tak? Okey. So kalau untuk yang ini kedua-dua juga sama. Sekarang kalau soalan dia nak cari QC kan, sebab kita nak cari QC kan. So macam mana kita nak cari QC? So mesti saya ambil AD saya tu, saya tolak dengan yang sini, betul tak? BQ. Okey, saya tolak dengan yang ini. So barulah saya boleh dapat QC. So maksudnya kalau saya nak cari QC, saya ambil 2X. Saya tolak dengan 3 lah. Okey, so saya akan dapat inilah QC saya. So kalau QC adalah 2X tolak 3, PR saya juga sama dengan 2X tolak 3. Okey. So sekarang kita boleh jawab soalan dah. Soalan tu nak cari ungkapan. Dia nak kamu tulis ungkapan sahaja. So kalau ungkapan sahaja, kita ambil lah PQ tambah dengan semua tu kita tambah sama-sama sekali. So senang saja. X tambah 4. Kita tambah dengan apa? Okey, untuk yang kedua. 2X tolak dengan 3. Okey. Lepas tu, okey, tambah dengan apa? X tambah dengan 4. Dan satu lagi, 2X tolak 3. Ini merupakan ungkapan kita. Kita tambahkan setiap sisi dia. So sekarang apa yang kita nak buat tu? Sebab kita ada apa? Dia ada sebutan serupa. Betul tak?
So kat sini tu semua tu tambah. So kalau tambah tu is okay. Okay, so kita boleh just buka kurungan dan kita just susun. Okay, ikut sebutan. Kita buat grouping. So kalau X tu kan, okay, kita ada satu X. Okay, yang kedua tu kita tambah dengan 2X. Betul tak? Lepas tu yang ketiga tu kita tambah dengan X lagi. Satu lagi kita tambah dengan 2X. Kita dapat macam ni. Okay, so yang tak ada X tu 4. Okay, so kita buat grouping lah. 4. Lepas tu kita tolak 3. Tambah 4. Tolak 3. So apakah jawapan kita? Kita tak perlu tulis sama dengan apa sebab soalan tu dia nak ungkapan sahaja. Okay, so yang boleh settle, kita settlekan. X tambah 2X, kita dapat 3X. Tambah satu lagi 4X, tambah 2 lagi, kita dapat 6X. Okay, so yang belakang tu 4 tambah 4, kita dapat 8. 8 tolak 3, okay, kita dapat 5. Okay, 5 kita tolak lagi 3, jadi kita dapat 2 lah. Okay, contoh 4 tolak 3 dapat 1, tambah 4 dapat 5, tolak 3 dapat 2. Okay, so ini merupakan jawapan kita sebab soalan tu dia nak ungkapan sahaja. So jadi ungkapan bagi perimeter itu adalah 6X tambah 2. Okay, so sekarang kita tengok soalan B tu. Okay, so soalan dia cakap macam ni. Jika luas kawasan berlorek ialah 51 cm, cm kuasa 2 tu kan. Okay, so cari perimeter bagi kawasan berlorek. Okay, so sekarang dia nak cari luas. Okay, so kalau luas tu, macam mana? Masih ingat tak? So kita kena form formula dulu lah. Sekarang dia nak cari perimeter. Okay, perimeter sebenarnya kita dah ada dalam ungkapan. Tapi dia nak cari nilai 6X tambah 2 tu. Okay, kita tahu ini perimeter tu 6X tambah 2. Okay, tapi sekarang kita tak tahu apa. Kita tak tahu X tu nilai tu apa. So kita kena tengoklah. Okay, soalan dia dah beri kita luas tu sama dengan 51. Okay, dari sini macam mana kamu boleh tak dapat cari nilai X? Boleh kan? Okay, kita tahu luas tu, luas untuk segi kawasan berlorek, segi 4 tepat itu, luas kita tahu ada sama dengan apa? Panjang, betul tak? Panjang kita darab dengan lebar. Okay, darab dengan lebar. So dari sini, dari tadi itu, dari soalan tu, kita tahu, okay, luas tu soalan tu dah beri kita 51. Okay, just ganti balik sahaja. Panjang tu sama dengan apa? X tambah 2. Okay, kena letak kurungan lah. X tambah 4, sorry. Okay, kena letak kurungan. Sebab mengapa? Sebab sini darab. The whole thing. Panjang kita kena darab dengan lebar. Lebar dia adalah sama dengan 2X tolak 3. So ini merupakan apa? Luas kita. Okay. So apa yang kita boleh buat sekarang kalau saya nak cari nilai X. Okay, persamaan dah ada. Ini persamaan kita. Tapi kita kena buat kalau saya nak cari punca dia. Maksudnya kalau saya nak cari nilai X dia. Saya kena buat persamaan kuadratik. Okay, so first of all kita kena buat bentuk am dulu. So macam mana kita nak buat bentuk am? Kalau ada kurungan, kita kena buka kurungan dulu. Masih ingat tak? So macam mana? X depan ke depan. Darab dulu. Okey, yang 51 saya salin dululah 51. Okey. So yang belakang tu kurungan. Kita nak buka kurungan. So depan ke depan. X darab 2X kita dapat 2X kuasa 2. Okey. Lepas tu depan ke belakang. X darab negatif 3 kita dapat negatif 3X. Lepas tu belakang ke depan. So 4 darab 2 kita dapat positif 8X. Lepas tu belakang ke belakang. So positif negatif, jawapan mesti ada negatif. 4 darab 3 kita dapat 12. Okey. So dengan ini kita sekarang apa yang kita nak buat sekarang, kita kena susun ikut susunan bentuk am kita tu. So X kuasa 2 memang dah ada positif. So saya nak pindahkan semua benda tu ke sebelah kanan. So kat sebelah kanan kalau kita lihat kat sini memang dia ada 2X kuasa 2. Betul tak? So yang ini tolak 3 tambah 8 sebab kedua-dua juga ada X. So apa yang kita boleh dapat? Okey, kalau yang cepat terus dapat jawapan tu 5. Kalau tak kan kamu tekan kalkulator negatif 3 tambah 8. So kita dapat 5 lah.
So jawapan tulis kat sini tambah 5. Okey, tambah 5x. Okey, so next kali memang sini ada negatif, ada tolak 12. Jangan lupa tadi 51 ini saya kena pindah semua ke sebelah kanan. So dia akan jadi positif, jadi negatif. Tolak 51 dia sama dengan kosong. Okey, sebab memang semua tu kita dah pindah, dah tak ada dah di sebelah kanan tu, sebelah kiri, sorry. Okey, so bila kita tulis, just tulis macam ni sajalah, sama dengan kosong lah. Okay, instead of kamu tulis kat depan tu sama dengan kosong sama dengan yang benda ni, sebenarnya kita boleh terbalikkan dia juga. Okay, so apa yang kita dapat kat sini, yang boleh settle, kita settlekan. Okay, tak boleh kita salin balik. Okay, so sekarang, hutang orang RM12. Okay, kalau tak kamu tekan kalkulator saja. Negatif 12, kamu tolak dengan 51. Okay, dapat negatif 63. Sama dengan kosong lah. Okay, so dengan ini sekarang kita dapat, okay, kita dah tahu dah, okay, apa persamaan kuadratik kita tu. 2x kuasa 2 campur dengan 5x, okay, tolak dengan 63. Okay, sama dengan kosong. So untuk soalan ini, memang kita kena buat apa? Kaedah cuba-cuba atau kaedah darab silang lah. Kalau tak, kamu just tekan calculator. Okay, ingatlah, just tekan calculator untuk dapatkan jawapan. Yang tu saya rasa tak susah. Okay, saya ajar yang darab silang tu lah. So kita cuba tengok macam mana untuk soalan ini. Okay, so kat sini, tengah tu 5x, betul tak? Okay, 5x. Okay, apa yang kita nak tu? 5x. Okay, so sekarang kita tengok yang depan, bahagian depan tu. 2x kuasa 2. Memang kalau saya bahagikan dia, kita akan dapat x dengan x. Dan 2 tu memang hanya 2 darab 1. Okay, so saya ada 2x dengan x lah. Okay, so sekarang tu 63 tu, dia memang yang ini penting tau. Okay, 63 tu dia terdiri daripada nilai apa? So kamu kena tahu. Okay, so memang dia ada banyak pasangan. Okay, untuk 63 ini. Okay, 1 darab 63, betul tak? Okay, so 2 boleh tak? Memang 63 kalau kamu bahagi 2 memang tak boleh kan? Mesti ada titik perpuluhan. So kamu try tengok bahagi 2. Ada titik perpuluhan. So saya tak maulah. So 63 tu boleh bahagi dengan 3. So dapat 21. So saya tahu 3 darab dengan 21, kita boleh dapat juga 61. So kita cuba lagi. Macam mana? 63 kalau saya bagi dengan 4 boleh tak? Oh, ada titik perpuluhan. So tak mau. 63 bahagi 5 mesti tak boleh. So bagi 6 boleh tak? Tak boleh juga kan? Bagi 6 tak boleh, ada titik perpuluhan. So tak mau. 63 bahagi 7. Oh, ada 7 dengan 9. So saya tahulah 7 dengan 9. Kalau kamu buat dengan cara ini, memang kita dah tahu 8 tu memang tak boleh dah. Betul tak? So, kamu cek, memang ada 3 pasangan sahaja kat sini. Sebab mengapa? Kalau kamu buat dengan cara ini, faktor dia memang tak ada dah. Hanya 1, 3, 7, 9, 21 yang ketiga pasangan ini sahaja. Sebab mengapa? Kalau kamu observekan, nilai kat sini tu semakin meningkat, yang kat sini tu semakin menurun. Betul tak? Okay, so kalau macam ni, dia akan sampai 1 kat sini kan, 7 dengan 9 tu, dia dah semakin dekat dah nombor dia. Okay, so maksudnya dah tak ada nombor lagi yang boleh darab, bila kamu darab boleh dapat 63. So memang 8 tu dia tak ada kan. Okay, so 3 pasangan ini sahajalah. Okay, so kita ada 3 pasangan ini sahaja. So sekarang, kita pilih sebab kaedah cuba-cuba kan. Okey. So apa yang kita nak tu kat sini? Okey, kita nak pilih yang mana satu? Okey, pasangan dia ada 3 pasangan kan. So yang mana satu lebih sesuai? Okey, so contohnya saya pilih 7 dengan 9. Saya tak tahu betul atau salah, tapi just try and error. Okey. So contohnya 7 dengan 9. Okey, let's say saya tulislah 7 dengan 9. So bila saya buat darab silang, X darab 7, kita darab 7X. 9 darab 2, saya dapat 18.
Okey, so kat sini 18 dengan 7. Kamu tengok saja pun tahu bukan jawapan. Sebab mengapa? 18 dengan 7 tak kira kamu tambah atau tolak, memang tak boleh dapat 5. Betul tak? Okey, so ini bukan jawapan kita. Okey, 7 dengan 9 pasangan tu okey. Kalau buat 7 dengan 9 pasangan ni tak okey, kita kena cuba lagi lah. Okey, cuba apa? Tadi 7 dengan 9 tu tak boleh. So macam mana kita cuba tengok 9 dengan 7. Okey, kita cuba tengok. Okey, kita patah balik. Okey, 9 dengan 7. So saya dapat 9x. Yang ini 7 darab 2 saya dapat 14x. Kat sini. Okey, 14 dengan 9 boleh tak kita dapat 5? Boleh kan? Betul tak? Macam mana kita boleh dapat 5x? Kita kena tolak, betul tak? Yang besar 14 tu saya tolak dengan 9. Saya tolak dengan 9. So kalau sini tolak, sini kena tolak lah. So jadi kita akan dapat jawapan apa? 2x tolak 9. Dan satu lagi, x tambah 7. Kita dapat kosong. Okey? So sekarang kita nak cari nilai x kan? So x kita 2x tolak 9 sama dengan kosong. Okey? So x kita sama dengan apa? Tolak saya pindah jadi tambah 9. So darab saya jadi bahagi 2. Inilah jawapan kita. Okey, so kalau kamu nak dapat nilai ni kan? Okey, so kita boleh ambil 9/2. Okey, so kamu boleh dapat, oh sebenarnya 4 dan 1/2. Itulah jawapan x kita. Dan satu lagi x adalah x tambah 7. Betul tak? Dia sama dengan kosong. So apakah nilai x kita? Tambah, kita pindah jadi tolak 7. Negatif 7 lah. Okey. So kita ada dua jawapan. Satu adalah positif, satu x tu ada negatif. Okey, kalau kamu nak check, kamu buat, oh begitu panjang kan? Lepas tu kamu tak ada yakin, betul tak jawapan saya? So sebenarnya kita boleh check dengan kalkulator juga. Okey, macam mana? Mod tekan 3 kali, betul tak? Tekan 1, tekan ke kanan, lepas tu tekan 2. Okey, so A tu apa? Kat sini kita tahu X kuasa 2 depan tu 2, A tu 2 lah. X depan tu 5, so B tu 5 lah. C tu negatif 63. So memang kita akan dapat, oh jawapan tu 4.5. 4.5. So kamu tekan, oh memanglah 4 dan 1/2 sama juga dengan 4.5. Okey, so ada satu lagi X. Sama dengan negatif 7. Memang betul. Okey, cara kita dah betul. Tapi soalan tu dia nak cari apa? Ya, okey, jangan lupa kehendak soalan kita bukan nak cari X saja. Dia hanya X, cari nilai X tu hanya satu proses sahaja. Yang penting tu soalan tu dia nak kita cari perimeter. Kan? So, sekarang perimeter kita kena buat buat secara berhati-hatilah. Memang kita tahu kalau perimeter nak cari panjang dia kan. X kat sini sebab X tu mewakili panjang. Dia tak mungkin dapat nilai X. So yang ini kita kena batalkan. So maksudnya kita hanya X tu hanya mungkin adalah sama dengan 4 dan 1/2. So perimeter kita just gantikan nilai itu sahajalah. Okey. So kita tahu perimeter tu sama dengan 6x tambah 2. Betul tak? Okey, so sekarang X kita dah dapat nilai dia dah kan? Betul tak? So 6 darab dengan apa? X tu sama dengan 4 dan 1/2. Just tulis sajalah. Just ganti masuk saja. Lepas tu tambah dengan 2. Lepas tu kamu just tekan calculator. Okey. Reset semula calculator kita. Okey, so sekarang masih ingat tak saya cakap macam mana? Yang ini darab kan? 6 darab benda ni kan? So bila kita nak lekan ada pecahan, kita kena letak kurungan. Okey, 4 dan 1/2 tutup kurungan, kita darab dengan 6. So dapat jawapan yang depan dulu. Oh, kat depan kita dapat 27. So tambah dengan 2. Okey, so sekarang kita dapat 29. Okey, perimeter kan? Okey, cm. Sebab tadi unit kita adalah dalam bentuk cm. Nampak tak? So ini merupakan jawapan kita lah. 29. Perimeter. Okey. So maksudnya panjang secara keseluruhan untuk kawasan Belorek ini. Kalau kamu tambah semua,
kita terus dapat jawapan 29. Okey, nampak tak? Dari tadi apa yang kita tak tahu nilai X tu, kita cari sampai dapat. Okey, inilah powernya matematik kan. Benda yang kita tak tahu tapi dengan maklumat yang diberi, kita boleh cari. Okey, perimeter tu ada sama dengan 29. Okey? So, cuba soalan ini ya. So, sekarang kita tengok soalan last kali. Soalan ke-6. Okey, kita tengok soalan ni. Okey. Raja di bawah menunjukkan sebuah silinder. Okey, ini merupakan silinder tegak. Okey, dengan jejari X tambah 2 cm. Okey, so jejari dia X tambah 2. So, untuk soalan macam ni kan, terus sahaja jejari tu, maksudnya ini jejari kita lah. Terus kamu buat macam mana? Catatkan dulu. Supaya nanti kamu tak lupa. Okey, ini jejari kita. Okey, so tulis satu persamaan kuadratik. Soalan tu dia nak persamaan kuadratik dalam bentuk am. Okey, so bagi isi padu, dia nak cari isi padu apa? Silinder tegak tersebut. Jika isi padunya adalah 64. So first of all, kamu kena ingat balik macam mana kita nak cari isi padu untuk silinder tegak ini. Masih ingat tak? Okey. Kita pernah belajar masa tingkatan 2 kan? Okey. Kalau tak silap saya tingkatan 2 kamu dah pernah belajar macam mana nak cari isi padu silinder tegak. So ingat balik isi padu kita tu. Okey, so saya tulis dulu formula dia lah. Isi padu, kalau saya nak cari isi padu. Okey, untuk silinder. Okey. So macam mana kita nak cari? Kita nak cari luas tapak, betul tak? Isi padu kamu kena cari luas tapak darab dengan tinggi dia. Okey, so luas tapak. Darab dengan tinggi. Okey. Dan kalau kamu lihat kat sini kan, kamu dah tahu silinder tu luas tapak tu maksudnya luas apa? Luas bulatan, betul tak? So masih ingat tak macam mana kita nak cari luas bulatan? Formula dia macam mana? Okey. Ini sangat penting tau. Kalau nak cari luas dia adalah sama dengan pi r kuasa 2. Masih ingat tak? Okey. Untuk luas untuk bulatan. Okey, luas untuk bulatan. Luas bulatan. Formula dia pi r kuasa 2. Okey. So luas tapak kat sini tu bulatan lah. So kita tahu okey, pi r kuasa 2. Darab dengan apa? Tinggi dia. Tinggi tu 7 lah. So kita tahu kena darab dengan 7. So kalau saya nak kita nak 7 kan? Okey, saya tulis 7 saja. Isi padu silinder tu soalan dah bagi kita. Okey, 64. So maksudnya kita dah tahu dah. Okey, kalau saya nak cari isi padu silinder, sebenarnya dia sama dengan, okey kat sini kan, tinggi tu 7, dia dah bagi kita dah. So 7 pi r kuasa 2. Okey, kita boleh buat benda macam ni. Okey, dan pi tu soalan dah beri kita. Okey kan, soalan dah bagi kita. Pi tu sama dengan apa? 22 per 7. Okey, so sebenarnya kat sini kita boleh tulis dah 22 per 7. Okey, r kuasa 2 kamu darab dengan 7. So memang bila kita darabkan kan. So kita hanya dapat 22 r kuasa 2 sahaja. Okey, ini merupakan isi padu silinder kita. Okey, untuk soalan inilah 22 r kuasa 2. So sekarang soalan tu dia bagi kita isi padu dia adalah sama dengan 64. Maksudnya 22 r kuasa 2 itu sebenarnya sama dengan 64. Betul tak? Kalau ikut soalan ni. Okey? Dan r itu adalah radius, iaitu jejari kita. Kan? Jejari kita adalah x tambah 2. So maksudnya saya kena buat 22 darab dengan x tambah 2. Kat sini R tu kuasa 2. So saya letak kuasa 2 lah. Sama dengan 64. Nampak tak?
Persamaan kita dah ada. Tapi dia nak apa? Persamaan dalam bentuk am. So macam mana kita nak buat dalam bentuk am? Apa yang kita nak buat tu, kalau ada kurungan, kita kena buka kurungan. Okey. So macam mana kita nak buka? Okey, 22 tu kita letak dulu kat sini. Okey kan? Yang ini kan X tambah 2 tu sebenarnya dia sama dengan apa? Kuasa 2 kan? X tambah 2 kita darab dengan X tambah 2. Maksud dia macam ni lah. Okey. So kalau kita buat satu demi satu kan. Okey, 22 saya letak kat depan dulu. Okey, so sekarang saya settle ini. Depan ke depan. X darab X saya dapat X kuasa 2. Lepas tu depan ke belakang. X darab 2 kita dapat tambah 2X. Sekali lagi, belakang ke depan. 2 darab X saya dapat tambah 2X lagi. Lepas tu belakang ke belakang. 2 darab 2 kita dapat 4. Okey. So sama dengan 64. Okey, masih ada kurungan lagi, nampak tak? Okey, sebab mengapa? 22 ini kita kena darab masuk. Okey, so kena darab masuk. So macam mana kita boleh dapat jawapan? Okey, 22 darab dengan X kuasa 2 ni. So saya okey, kita dapatlah 22 X kuasa 2, betul tak? Okey. So kat sini yang kat tengah ni 2X tambah dengan 2X memang kita akan dapat 4X dah, betul tak? So 22 darab 4 kita dapat tambah dengan okey, tambah dengan 88X. Okey. So lepas tu tambah dengan 4 darab dengan 22, 88 juga. So sama dengan 64. Okey. Untuk siapa yang tak boleh ikut kan, nampak macam macam complicatednya. Okey, sebenarnya senang sajalah. Okey, kamu tengok kalau kamu buat, okey, kalau kamu tak buka dulu kurungan, kamu boleh buat tambah satu step lagi lah. Ini X kuasa 2, kat sini 2X tambah 2X kita dapat 4X. Kan? Tambah 4, kita dapat 64. Okey, so sekarang masih ada kurungan, betul tak? Okey, apa yang kita nak buat kalau saya nak buka kurungan, 22 ini kena darab ke dalam. So saya dapat 22X kuasa 2 lah. 22 kita darab 4X, kita dapat 88X lah. Lepas tu 22 kita darab masuk 4, kita dapat tambah 88 lah. Sekarang soalan tu dia nak apa? Dalam bentuk am. So kalau dalam bentuk am, 64 itu kita kena pindah ke sebelah kiri. So kita akan dapat 22X kuasa 2. Campur dengan 88X. Campur dengan 88. Lepas tu 64. Saya kena tolak 64. Dia sama dengan kosong. Barulah kita boleh dapat bentuk am. So kat sini 88 boleh tolak lagi 64 kan? So yang boleh settle kita settlekan. Tak boleh settle kita salin balik. Okey. Tambah dengan 88X. Okey, so next kali 88 kita tolak dengan 64. 88 tolak 64. So apa yang kita dapat? 24. So positif 24. Sama dengan kosong. Okey, ini merupakan jawapan kita. Okey, ini merupakan apa? Persamaan kuadratik dalam bentuk am. Okey, sekian, terima kasih. Hopefully kamu belajar sesuatu lah. Thank you.